Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan teruskan ulang kaji UPKK bagi melihat contoh-contoh soalan bagi subjek sirah bahagian A. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10 bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, Masjidil Haram terletak di Masjidil Haram terletak di mana? Alif Madinah, Ba Mekah, Jim Syam, Dal Palestin. Okay, so Masjidil Haram terletak di Mekah. Okay, Masjidil Haram terletak di Mekah. Okay, Ba jawapan dia. Okay. Masjidil Haram tu yang ada Kaabah tu lah. Itu Masjidil Haram terletak di Mekah. Okey, yang kedua, soalan kedua. Soalan kedua, solat terakhir didirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah solat apa? Okey, solat terakhir didirikan Rasulullah sebelum baginda wafat. Solat apa? Alif Zuhur, Ba Maghrib, Jim Isyak, Dal Subuh. Okey, jawapannya adalah solat subuh. Okey, solat subuh. Okey, Dal jawapan dia. Okey, soalan ketiga. Pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan aspek berikut kecuali. Okey, kat sini dia ada perkataan kecuali. Pada awal dakwah Rasulullah menekankan aspek ataupun menekankan tentang apa? Alif akidah, ba ibadah, jim sirah, dal akhlak. Okay. Yang kecuali ataupun yang tidak ditekankan oleh Rasulullah semasa awal dakwahnya adalah jim, sirah. Okay. Okay, soalan keempat, tempat kosong, ialah hubungan tata cara sesama manusia berkaitan dengan harta dan jual beli. Okey, perkara apa yang kita nak letak di tempat kosong? Alif, perundangan, Ba, perkahwinan, Jim, perpaduan, Dal, muamalat. Okay, jawapannya adalah muamalat, Dal. Muamalat ialah hubungan tata cara sesama manusia berkaitan dengan harta dan jual beli. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okay, soalan 5. Rasulullah wafat pada Alif 12 Rabiul Awal, Ba 12 Rabiul Akhir, Jim 17 Ramadan, Dal 27 Rejab. Okay, so jawapannya Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal. Okey. Okay, seterusnya soalan yang keenam. Contoh jihad akbar ialah apa contoh jihad akbar? Jihad akbar ni adalah jihad besar. Okey. Alif berdakwah, Ba berperang, Jim melawan hawa nafsu, Dal mempertahankan negara. Okey, contoh jihad akbar ialah melawan hawa nafsu. Okey, melawan hawa nafsu. Jim jawapan dia. Okey. Seterusnya soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Golongan hamba yang terawal memeluk Islam. Golongan hamba yang terawal memeluk Islam. Siapa? Hamba yang paling awal memeluk Islam. Alif Zaid bin Harisah, Ba Waraqah bin Naufal, Jim Abu Bakar As-Siddiq, Dal Ali bin Abi Talib. Okay. Jawapannya ialah Zaid bin Harisah. Okay. Zaid bin Harisah. Golongan hamba yang terawal memeluk Islam. Okay, seterusnya soalan nombor 8.
berikut adalah jasa Saidina Abu Bakar sepanjang menjadi khalifah kecuali. Okey, ada kecuali kat belakang. So maksudnya pilihan jawapan yang dia akan bagi adalah jasa Saidina Abu Bakar semasa menjadi khalifah, tetapi ada satu yang bukan jasa Saidina Abu Bakar, itulah jawapannya. Okey, alif memerangi orang Islam, ba mengumpul Al-Quran, jim memerangi orang murtad, dal memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Okey, jawapannya ialah memerangi orang Islam. Takkanlah Saidina Abu Bakar tu nak berperang sesama Islam, nak memerangi orang yang memeluk Islam. So alif lah jawapan dia. Sebab ada perkataan kecuali kat belakang. So memerangi orang Islam bukan jasa Saidina Abu Bakar. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Manakah antara berikut adalah mukjizat maknawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, alif Al-Quran, alif pula. 1 Al-Quran, 2 Isra' Mi'raj, 3 bulan terbelah 2, 4 air keluar dari celah jari. Okey, yang mana satu mukjizat maknawi? Okey, jawapannya adalah ba. Okey, 1 dan 2. Mukjizat maknawi ni adalah mukjizat mukjizat yang tidak dapat dilihat. Okey, maksudnya hanya Rasulullah sahaja yang merasai mukjizat tersebut. Kalau bulan terbelah dua, sahabat-sahabat pun boleh tengok bulan tu terbelah dua, ataupun air keluar dari celah jari Rasulullah tu adalah perkara yang sahabat boleh tengok dengan mata kasar terjadi depan dia orang. Yang dipanggil kalau dua ni adalah mukjizat hissi. Mukjizat hissi yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tapi soalan dia nak mukjizat maknawi. So Al-Quran dan Isra' dan Mi'raj. Okey, ba jawapan dia, 1 dan 2. Okey, soalan 10. Okey, soalan 10 ada gambar tentang jual beli. Okey, berdasarkan gambar di atas, apakah aktiviti yang dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam? Okey, apa aktiviti yang dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam berdasarkan gambar tu? Okey, 1 alif sosial, ba pentadbiran, jim ekonomi, dal perundangan. So sebelum kedatangan Islam, kaum Yahudi ni mereka menguasai dalam bidang ekonomi. Okey, jim jawapan dia. Okay, soalan seterusnya, soalan 11 hingga soalan 15, padankan penyataan alif dengan penyataan ba. Soalan padankan ataupun suaikan. Okey. So kita tengok soalannya. Dia bagi 5 soalan dan dia bagi berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7. 7 jawapan, tapi kita perlu pilih ataupun suaikan pada 5 jawapan sahaja. Okey, kat sini okey 11 tu. Okey, soalan 11 adalah dia tanya tentang khalifah pertama. Okey, khalifah pertama siapa? Tengok kat sebelah ni. Okey, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. So kita gariskan khalifah pertama dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Okey, 12. Orang pertama memeluk Islam. Okey, orang pertama memeluk Islam. Siapa orang yang pertama memeluk Islam? Okey. Jawapannya ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dia orang pertama yang
memeluk Islam selepas didakwah oleh Rasulullah. Okey. Kemudian soalan 13, peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, apa yang berkaitan dengan peristiwa pembukaan Kota Mekah? Okey. Peristiwa pembukaan Kota Mekah berlaku pada 20 Ramadan tahun ketiga Hijrah. Okey. So kita gariskan. Okey. Dekat sini peristiwa pembukaan Kota Mekah ni sebenarnya jawapan dia ni salah. Sepatutnya tahun ataupun 10 Ramadan. Kat sini 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Okey, tak apa kita ubah. Okey, 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Okey, soalan nombor 14. Perundangan Islam pertama yang digubal pada tahun pertama Hijrah. Okay, bila Rasulullah sampai je di kota Madinah, Rasulullah gubal terus perundangan Islam yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Okay, pada tahun pertama Hijrah. Okay, kemudian tempat Rasulullah SAW menerima kefarduan solat. Di mana tempatnya? Iaitu di Sidratul Muntaha. Okay, di Sidratul Muntaha. So kita gariskan Sidratul Muntaha. Okay. Okay. Soalan seterusnya, soalan 16 hingga soalan 20, garis pada jawapan yang betul. Okay, garis pada jawapan yang betul. Soalan 16 hingga soalan 20. Okey. Negeri Syam merupakan pusat perdagangan atau pentadbiran. Negeri Syam ni adalah pusat perdagangan. Okey, gariskan dekat perdagangan. Okey, kemudian 17, Manjani dan Dababah merupakan teknologi apa? Peperangan atau pendidikan. Manjani dan Dababah ni adalah teknologi peperangan. Okay, kemudian soalan nombor 18, Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat hissi ataupun maknawi Nabi Muhammad SAW. Okay, tadi pun dah ada soalan berkaitan dengan ni. Ini adalah Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat maknawi. Okay, mukjizat maknawi Nabi Muhammad SAW. Okay, seterusnya nombor 19, Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur ataupun Gua Hira ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Di mana tempat persembunyian Rasulullah semasa peristiwa hijrah ke Madinah? Gua mana? Gua Sur ataupun Gua Hira? Jawapannya ialah Gua Sur. Okay, soalan nombor 20. Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Mannah merupakan berhala atau bangunan dibina di sekeliling kota Mekah. Okey, nama-nama tu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mannah tu adalah berhala. Okey, berhala yang dibina di sekeliling kota Mekah. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya, soalan nombor 21 hingga 25. Okey. Soalan 21 hingga 25, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Okey, pilihan jawapan yang diberi kat sini adalah Al-Alaq,
Al-Amin, As-Siddiq, Abu Sufyan, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Ubay, Abu Muwaihibah. Okay. So kita tengok soalannya. Okay, nampak. Soalan 21. Nabi Muhammad diberi gelaran. Okay, Nabi Muhammad SAW diberi gelaran. Gelaran apa yang diberi kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah? Jawapan kat sini adalah Al-Amin. Okay, Rasulullah diberi gelaran Al-Amin. Okay, seterusnya. Okay, soalan 22. Tempat kosong adalah ketua orang munafik. Okay, siapa nama ketua orang munafik? Namanya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah ketua orang munafik. Okay, soalan seterusnya. Surah. Surah apa? Tempat kosong. Merupakan wahyu pertama diturunkan. So, jawapan, kalau kita tengok bagi pilihan jawapan ni, nama surah adalah satu je, Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama diturunkan. Okey, soalan nombor 24. Tempat kosong, telah syahid dalam peperangan Uhud. Telah syahid dalam peperangan Uhud. Siapa yang telah syahid dalam peperangan Uhud? Jawapannya adalah Saidina Hamzah. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang syahid dalam peperangan Uhud, terbunuh dalam peperangan Uhud. Kemudian soalan nombor 25. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh siapa ketika menziarahi perkuburan Baqi'? Perkuburan Baqi' ni adalah kubur untuk orang-orang yang syahid dalam peperangan semasa zaman Rasulullah SAW. So, siapa yang teman Nabi? Iaitu Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah. Okey. So, selesai isi tempat kosong. Seterusnya soalan 26 hingga soalan 30. Soalan 26 hingga soalan 30. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Ini soalan right pangkah. Soalan 26. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum syariah. Jawapannya adalah betul. Seterusnya 27. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jawapannya betul. Seterusnya, seramai 14 orang Islam syahid dalam peperangan Badar. Yang ni juga betul. 29. Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Sayyidatina Khadijah. Yang ni salah. Sebab
Yang sepatutnya di rumah Sayyidatina Aisyah. Okey. 30, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara terbuka selepas surah Al-Mudassir diturunkan. Okey, jawapannya salah. Okey. Selepas surah Al-Mudassir diturunkan, Rasulullah tu berdakwah secara senyap ataupun secara rahsia terlebih dahulu, bukan secara terbuka. Okey. Soalan 31 hingga soalan 35. Okey, tulis tadi raih pangkah, yang ni kena tulis pula. Tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. Okey, soalan 31. Haji Wida' juga dikenali sebagai haji perpisahan. Okey, yang ni betul. Okey, tulis Allah. Tulis perkataan betul. Okey, soalan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit dan terbuka. Ada dakwah secara sulit dan ada juga dakwah secara terbuka. Okey, ini jawapannya betul. Okey, seterusnya 33, pusat penyebaran Islam yang pertama adalah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni juga betul. Soalan seterusnya, peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari Masjidil Haram. Okey, yang ni salah. Sebab peristiwa Mi'raj tu bermula di Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Okay. Kalau dia kata Isra', betul, dekat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bila Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okay, soalan nombor 35. Nama Yasrib ditukarkan kepada Madinah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang ni juga salah. Okay. Nama asal bagi Madinah adalah Yasrib, tapi ditukarkan apabila Rasulullah dah pun berhijrah, bukan sebelum hijrah. Semasa Rasulullah dah sampai ke Madinah, baru Rasulullah tukarkan nama Yasrib kepada nama Madinah. Okay. Soalan seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40, kelaskan jawapan dan tulis dalam jadual di bawah. Okay. Dia bagi satu jadual yang macam ni. Bolehkah kita kecilkan? Tak muat nak tunjuk semua. Okey. Pilihan jawapan yang kita ada adalah 53 tahun, 25 tahun, umur ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad wafat ketika berumur, kemudian mengetuai tentera Islam dalam peperangan Uhud. Okey, maaf, banyak pula tersasul. Yang ni mengetuai tentera Islam dalam peperangan Badar, kemudian mengetuai orang Islam dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok 36, besarkanlah. Okey. Okey, 36. Dia bagi peristiwa. Kat sini ada peristiwa dan umur. Okey, peristiwa dan umur. Kemudian clue kat sini ada 40 tahun. Okey, 40 tahun ni adalah mana jawapan dia? Okey, yang ni 40 tahun umur ketika menerima wahyu. Okey, kita tulis. Kita tulis kat sini umur ketika menerima wahyu. Okay. Umur ketika menerima wahyu 40 tahun.
Okey, kemudian soalan seterusnya 37, dia bagi clue pada peristiwa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Okey. So kat sini kita boleh, jawapannya adalah ketika Nabi berumur 53 tahun. Okey, so kita tulis dalam petak yang disediakan, okay, 53 tahun. Okay. Semasa Rasulullah berhijrah ke Madinah tu Rasulullah berumur 53 tahun. Okay, kemudian soalan 38. Betul lah 38. Yang dia bagi adalah 63 tahun. Cluenya adalah 63 tahun. So jawapannya 63 tahun ni, okey, yang ni Nabi Muhammad wafat ketika berumur 63 tahun. So kita tulis jawapan yang ni dalam kotak yang disediakan. So 38 jawapannya adalah Nabi Muhammad wafat, wafat ketika berumur 63 tahun. Okey. Seterusnya 39, dia bagi clue kepada pada peristiwa berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Okey, apa jawapan dia? Okey, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah pada 25 tahun. Ketika Rasulullah berumur 25 tahun. So 39 ni kita boleh letak jawapannya adalah 25 tahun. Okey, soalan nombor 40. Soalan nombor 40, dia bagi clue kat sini 3 Hijrah. Okay, apa peristiwa yang berlaku ketika 3 Hijrah? Okey, jawapannya adalah Rasulullah buat apa? Mengetuai tentera Islam dalam peperangan Uhud. So kita tulis dalam kotak tadi. Soalan nombor 40. Okey, mengetuai tentera Islam mengetuai tentera Islam dalam peperangan Uhud. Okey, pada tahun ketiga Hijrah. Okey, so, dah lengkap dah kita punya jadual. Inilah tadi kalau kita kecilkan balik. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran ataupun mengulang kaji UPKK bagi subjek sirah yang kita tengok berkaitan dengan soalan sirah pada bahagian A. Okey, soalan ni mirip kepada soalan sebenar lah. Tapi soalan sebenar tu sudah tentunya kita tak tahu sebelum hari peperiksaan tu berlangsung lah. Manalah tahu soalan ni akan berulang balik ke, kita dah boleh jawab. Okey. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap ataupun penerangan saya tidak memuaskan. Okey, semoga jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita dapat sama-sama dapat manfaat daripada video ni untuk ulang kaji pelajaran subjek sirah. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.